Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, barisan para hakim yang adil lagi saksama. Yang saya muliakan guru-guru, kawan-kawan dan para hadirin yang dikasihi Allah sekalian. Kisah Ashabus Sabti ialah tajuk cerita saya pada hari ini. Pernah dengar kisah ini? Kisah Ashabul Kahfi? Bukan. Ashabul Sabti. Masya Allah, penuh persoalan di wajah kawan-kawan. Jom dengar kisah Al-Quran ini. Kawan-kawan, dikisahkan dalam Al-Quran terdapat sebuah kaum berbangsa Yahudi yang tinggal di kota Ailah berhampiran Laut Merah pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Mereka sering menangkap ikan di Laut Merah tersebut. Hingga suatu hari Allah telah memerintahkan mereka agar setiap hari Sabtu mereka hendaklah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala urusan dunia. Namun, mereka telah melanggar perintah Allah. Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang keingkaran mereka. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Surah Al-A'raf ayat 163. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Oh, azan mendayu. Ingatkan 5 waktu. Panggilan menyembahmu, Tuhan yang satu. Lihatlah pada hari ini, setiap kali azan solat Jumaat bergema, betapa ramai kaum muslimin yang masih ingkar perintah Allah dan menunaikan solat Jumaat dan terus berjual beli dan melakukan pekerjaan yang lain ketika waktu solat Jumaat. Kawan-kawan, kita hendaklah menghentikan segala urusan pada waktu yang tidak dibenarkan oleh Allah dan jangan sesekali kita mengingkarinya seperti Ashabul Sabti. Kawan-kawan, setiap hari Sabtu, banyak ikan terdapat di 2 buah batu putih di pesisir pantai negeri Alayah. Namun, hari-hari yang lain tidak ada seekor ikan timbul. Umat Nabi Daud tidak tahan melihat ikan yang banyak pada hari Sabtu. Godaan syaitan berhasil menguasai akal fikiran para Yahudi. Mereka merancang memasang perangkap di tepi laut. Bukankah kita hanya dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu? Seorang warga kota bertanya, Betul. Kalau begitu, jom kita pasang perangkap pada hari Jumaat. Pada hari Ahad, kita dapat mengambil dan memakannya. Ikan semakin banyak dan tetapi semakin ramai dalam kalangan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman lagi dalam surah Al-A'raf ayat 163. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menguji orang-orang fasik dengan limpahan rezeki sehingga mereka terus melupakan Allah. Pada hari ini, betapa ramai orang yang kaya dan terus kaya dengan limpahan rezeki, tapi mereka lupa kepada Allah. Lupa mengerjakan solat, lupa mengeluarkan zakat kerana hanyut dalam kekayaan. Mana milik kita? Tidak ada apa,
hanyalah miliknya. Rezeki yang ada limpahan darinya. Rezeki yang ada limpahan darinya. Yang ada hanyalah miliknya. Kawan-kawan, ingatlah bahawa rezeki yang melimpah itu tidak semestinya adalah nikmat, tetapi ia juga adalah ujian daripada Allah, sebagaimana Allah menguji Ashabul Sabti. Rezeki diberi mencurah-curah, diberi nasihat tidak diendah. Hari dan hari berlalu sudah, terus-menerus melupakan Allah. Sebahagian daripada mereka yang beriman memberikan peringatan kepada golongan yang kufur ini, namun nasihat mereka tidak diendahkan. Mereka yang kufur mempersenda-sendakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang beriman telah menjauhkan diri dari mereka yang kufur agar tidak ditimpa hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata-kata orang beriman ini telah ditulis dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 164. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazabkan mereka dengan azab yang amat keras?" Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggungjawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Pada masa kini, terdapat ramai pendakwah dan pelbagai rancangan agama di rangkaian televisyen seperti Pencetus Ummah, Dai, Adik-adikku dan sebagainya yang mengajak kita ke arah kebaikan. Kawan-kawan, jangan sekali kita mempersendakan ajaran Islam seperti Ashabul Sabti. Kawan-kawan, orang-orang beriman telah mengutuk perbuatan kaum Yahudi yang kufur. Pada pagi keesokan harinya, orang-orang beriman mengetuk-ngetuk pintu perkampungan mereka dan memanggil mereka, tetapi tiada jawapan. Mereka mengambil tangga dan memanjatnya tembok perkampungan kaum yang kufur. Mereka terkejut apabila melihat yang tinggal dalam perkampungan tersebut hanya kera-kera. Menangislah kera-kera tersebut yang merupakan orang-orang yang kufur, menyesal di atas keingkaran mereka. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surah Al-Baqarah ayat 65. Masihkah kawan-kawan ingat peristiwa jerebu, gempa bumi dan banjir besar di Malaysia pada tahun lepas? Semua itu adalah peringatan daripada Allah supaya kita tidak mengulangi keingkaran seperti Ashabul Sabti dan kaum-kaum yang terdahulu yang telah ditimpa berbagai azab. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah dan tamak adalah mereka yang rugi. Kisah Ashabul Sabti. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.